Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bertemu lagi kepada kumpulan 3 untuk pengajian bulan Februari. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, terlebih dahulu diucapkan terima kasih kepada semua anak murid, begitu juga dengan pegawai ADK yang memantau kelas kita dan juga pegawai daripada MAIS Selangor. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada rukun solat yang keempat. Ya, kita dah belajar pada pengajian lepas ada 13 rukun solat, kita dah ambil 3. Hari ini kita masuk yang keempat, iaitu membaca Al-Fatihah. Apa makna membaca Al-Fatihah? Iaitu membaca Fatihatul Kitab yang bermula daripada Bismillah sehinggalah Waladdallin. Yang mana saya percaya kamu semua sudah membaca daripada pengajian dengan Ustazah. Jadi perkataan bila kita baca Fatihah, akhir tu kita baca Waladdallin, iaitu wajib baca. Adapun amin, iaitu dia hukumnya adalah sunat. Kalau kita tak baca, dia tidaklah sampai membatalkan solat. Sebab amin itu bukan, bacaan amin itu bukannya rukun Al-Fatihah ataupun bukannya rukun solat. Namun kita bacalah kerana fadilatnya yang sangat banyak, pengampunan daripada Allah, mohon perkenan apa yang kita minta di dalam solat kita. Di antara syarat-syarat sah baca Al-Fatihah ada 5. Yang pertama, bacaan itu didengar di telinga kerana dia adalah rukun qauli. Yang kedua, membaca mengikut tertib ayat. Yang ketiga, kalimah itu tidak lari daripada maknanya. Yang keempat, hendaklah dibaca di dalam bahasa Arab. Dan yang kelima, dibaca Al-Fatihah itu ketika berdiri. Itu adalah syarat-syarat sah bacaan Al-Fatihah. Itu rukun Al-Fatihah. Rukun yang kelima iaitu rukuk serta tamakninah. Apakah yang dimaksudkan dengan rukuk? Rukuk ialah sekurang-kurangnya membongkokkan badan sehingga tapak tangan kita sampai ke lutut. Tapi yang paling sempurna rukuk ialah sehingga belakang kita menjadi lurus 90 darjah. Seandainya diletakkan sesuatu di belakang kita, dia tidak jatuh. Itulah maknanya kesempurnaan rukuk. Berapa lama rukuk serta tamakninah tadi yang disebut rukun yang kelima, rukuk serta tamakninah. Berapa lama kadar tamakninah? Kadar tamakninah iaitu sekadar ataupun sekurang-kurangnya membaca Subhanallah. Tapi di dalam rukuk kita baca tasbih rukuk, iaitu apa tasbih rukuk? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ataupun subhana rabbiyal azim. Jadi kalau kita dah baca subhana rabbiyal azim, maka dikira tamakninah. Tapi dengan syarat anggota-anggota badan kita itu sudah bertenang. Itu namanya tamakninah, bertenang. Iaitu tidak bergerak-gerak, tidak ada pergerakan tangan, kepala, kaki, iaitu kita diam sejenak, sekadar membaca subhanallah. Tapi yang sunat bacanya ialah subhana rabbiyal azim. Subhanallah tu kadar dia. Kadar bacaan itu, maknanya di dalam 2 ke 3 saat sahaja tamakninahnya. Apakah syarat-syarat sah rukuk? Syarat-syarat sah rukuk ialah rukuk dengan kadar yang betul, iaitu sekurang-kurangnya tapak tangan sampai ke lutut. Yang kedua, tidak berniat selain daripada rukuk. Maknanya bukan kerana nak mengelakkan sesuatu. Dia hanya berniat rukuk. Yang ketiga, syarat sah rukuk, dia bertenang. Berada di dalam keadaan tenang sehingga melafazkan tasbih rukuk, iaitu sekadar 2-3 saat ataupun kita ukur dengan kadar membaca subhanallah. Jadi kalau kita baca subhana rabbiyal azim itu, maka sudah dikira tamakninah.
Seterusnya, bagi orang yang solat duduk atas kursi ataupun duduk di bawah, maka rukuknya iaitu dengan membongkokkan badannya sehingga wajahnya itu bertentangan dengan tempat sujud. Itu yang paling baik sekali. Kalau dia mampu, kalau dia tak mampu, mengikut kadar kemampuannya dengan membongkokkan badannya sedikit. Jadi, itulah dia rukuk bagi orang yang solat duduk. Bagi rukun yang keenam namanya i'tidal. Apa itu i'tidal? Artinya berdiri tegak semula selepas rukuk dan tamakninah. Iaitu dia pun ada tamakninah juga. Berapa kadar tamakninah i'tidalnya? Sama juga, iaitu paling pendek, iaitu sekadar mengucapkan subhanallah. Itu kadar yang paling pendek. Kan. Tapi di dalam i'tidal itu kita disunatkan untuk zikir. Apa zikir? Selepas kita bangkit daripada sujud, daripada rukuk, kita sebut sami Allah liman hamidah. Kemudian kita bertenang sekejap, kita pun baca Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma Rabbana lakal hamd mil'as samawat wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu zikir ketika rukuk. Tapi paling kurang pun kita baca sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu paling kurang pun kalau kita tak tahu nak baca zikir yang lain. Tapi bolehlah hafal ya untuk kebaikan kita. Syarat-syarat sah i'tidal. Apa itu syarat-syarat sah i'tidal? Berada dan berhenti sebentar untuk mengucapkan tasbih i'tidal. Maknanya bertenang. Tidak berada dalam keadaan selain daripada niatnya i'tidal. Maksudnya memang niat untuk i'tidal. Dan yang ketiga, tidak terlalu lama berdiri ketika i'tidal. Kerana i'tidal ini termasuk di dalam rukun yang pendek. Okey, selepas daripada i'tidal, rukun yang ketujuh atau yang seterusnya iaitu sujud. Apakah yang dimaksudkan dengan sujud? Sujud dari segi syarak maksudnya sentuhan dahi seseorang ketika bersolat di tempat sujud. Itu maksud dia. Saya ulang. Sentuhan dahi seseorang ketika bersolat di tempat sujud. Maknanya sentuh dahi di tempat sujud. Itu makna sujud. Sekurang-kurangnya sujud meletakkan dahi di tempat sujud dan dahi mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. Sekurang-kurangnya sujud meletakkan dahi di tempat sujud dan dahi itu tidak berlapik dengan sesuatu. Maknanya sebahagian besar dahi terkena di tempat sujud. Sebahagian besar. Iaitu dalam 1/2. Dahi terkena di tempat sujud kita. Tanpa berlapik. Maksudnya kalau lapik dengan songkok kopiah macam ni, maka dikira sujudnya tu tidak sah. Tapi kalau macam itu, maka separuh daripada dahinya sudah terbuka. Maka sahlah sujud. Tapi jika sekiranya dahi terpaksa dibalut kerana luka dan sebagainya, maka tidaklah wajib membukanya. Kerana dia luka. Begitu juga umpamanya jika dahi itu berlapik dengan sesuatu yang tidak wajib. Seperti berlapik songkok, berlapik kopiah, berlapik kain serban. Sehingga dahinya tertutup, maka sujudnya dikira tidak sah dan solatnya pun tidak sah. 7 anggota sujud apa dia? Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 perut jari, kaki. Tapi yang paling penting itu ialah dahi. Apakah bacaan ketika sujud? Apa tasbih ketika sujud? Sekurang-kurangnya membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali, paling kurang. Dia kadarnya sama je, sekurang kita membaca subhanallah. Kadar itu hampir sama, iaitu dalam 2 ke 3 saat sahaja, tidak lama. Tapi semua anggota badan itu hendaklah berada dalam keadaan bertenang, tidak boleh bergerak-gerak. Jadi apakah syarat-syarat sah sujud? Dahi tidak berlapik dengan sesuatu. Kecuali ada sebab dia luka dan sebagainya, iaitu dinamakan uzur. Yang kedua, sujud melibatkan anggota yang 7. Yang paling penting adalah dahi. Bahagian paling bawah daripada punggung adalah terangkat sedikit lebih daripada kepala sekadar mampu. Maknanya keadaan sujud bukannya punggung tu sama dengan kepala. Seperti duduk dalam keadaan malas, anjing malas dia panggil.
Tidak mempunyai niat lain kecuali sujud, memang kita nak sujud. Berada dalam keadaan bertenang ketika sujud, maknanya ada tamakninah. Dahi diletakkan di tempat sujud. Tidak sujud di atas permukaan yang ditanggung oleh badan. Maknanya tak sujud di atas kopiah, di atas serban yang mana bergerak mengikut pergerakan badan kita. Tapi kalau serban tu kita buat bentang, itu tak apa sebab dia tidak bergerak. Dia duduk kat bawah. Macam kita sujud atas sejadah. Sejadah tu bukannya bergerak mengikut pergerakan kita. Kemudian syarat sah sujud bertumpu pada dahi. Maknanya memang kita meletakkan dahi dengan imbangan tempat sujud tersebut. Maksudnya memang kita nak sujud. Bukan kita menggagahkan diri kita menahan daripada dahi kita terkena ke tempat sujud. Dan syarat sah sujud yang terakhir, niat untuk sujud. Maknanya di dalam perbuatan kita itu semata-mata untuk sujud. Bukannya ada perbuatan selain daripada sujud ataupun niat lain daripada sujud. Jadi itulah saja pengajian kita. Nanti insya-Allah kita sambung dalam pengajian yang akan datang. Jadi soalan yang kamu kena jawab ialah, apakah syarat sah rukuk? Kalau tak ingat, ulang balik, tengok video balik. Ulang berkali-kali untuk faham. Apakah maksud sujud? Tak ingat. Ulang baliklah. Kalau tak nak ulang, catat. Tadi kalau kamu tak catat, maka kamu kena ulang tengok. Jangan kamu merapu-rapu jawab ya, macam sebelum-sebelum. Yang ketiga, Karim tidak membaca zikir rukuk. Tetapi dia membaca subhanallah. Dia tak baca zikir rukuk, dia baca subhanallah. Apakah solatnya sah dan berikan sebab? Zikir rukuk dia tak baca tapi dia baca subhanallah. Solatnya sah ke tak sah? Dan berikan sebab. Jadi itu saja yang kamu kena jawab. Bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.